Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Perinciannya dalam segmen Esensi. Seramai 48,000 wanita berisiko tinggi dijangka menerima manfaat subsidi ujian mamogram dan saringan kanser cervix. Menerusinya, RM6 juta telah diperuntukkan bagi pemberian subsidi ujian mamogram, manakala RM5.5 juta lagi untuk subsidi saringan kanser cervix. Golongan muda masih boleh capai impian pemilikan rumah pertama. Ini meskipun RSM berbayar tidak akan guna tanah mara yang dihaskan buat golongan miskin. Juga tidak libatkan peruntukan kerajaan. Sebaliknya, institusi pendidikan kepada golongan berkemampuan itu guna jalinan kerjasama pintar secara inisiatif pembiayaan swasta serta kerjasama institusi kewangan. Keputusan benar majikan kurang 5 pekerja tangguh laksana gaji minimum kepada 1 Julai ini adalah wajar. Masih terdapat usahawan perniagaan mikro yang masih belum pulih sepenuhnya selepas terjejas ketika pandemik COVID-19. Selain cakna rungutan pelbagai pihak yang tanggung kos tambahan. Tahap pemantauan kualiti dan keselamatan makanan di Bazar Ramadan seluruh ibu negara dipertingkat. Langkah berkenaan diambil bagi menjamin keselamatan dan kesihatan orang ramai menerusi pengambilan sampel makanan serta tindakan pihak penguatkuasaan. Kementerian Kesihatan membatalkan pendaftaran dan memanggil balik semua 14 produk berdaftar mengandungi Volcodeine. Ia selepas pihak berkuasa kawalan dadah PBKD mendapati produk yang mengandungi bahan itu dikesan mempunyai risiko keselamatan kepada pengguna. Risikonya adalah kemungkinan berlaku reaksi alahan teruk yang boleh mengancam nyawa kepada mereka yang pernah mengambil ubat mengandungi Volcodeine dalam tempoh 12 bulan. 5 lelaki direman 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan 3 kes tuntutan palsu lebih RM2.5 juta. Tuntutan berkenaan membabitkan kerja penyelenggaraan, penambahbaikan dan membaik pulih fasiliti sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil di Selangor pada 2020. Semua tertuduh berusia lingkungan 40 hingga 52 tahun. Mereka ditahan semalam ketika hadir memberikan keterangan di Pejabat SPRM Selangor. Kes penggubahan wang haram dan pengelakan cukai yang dihadapi Datin Sri Rosmah Mansor di Mahkamah Tinggi didengar Hakim baharu. Kes itu didengar Hakim K. Muniandi menggantikan Hakim Muhammad Zaini Mazlan yang dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan baru-baru ini. Mahkamah diberitahu pihak pendakwaan akan memanggil 15 saksi untuk memberi keterangan dalam perbicaraan kes tersebut. 44.3 kilogram dadah pelbagai jenis bernilai lebih RM3.2 juta dirampas menerusi 3 serbuan berasingan di sekitar Johor Bahru Kelmarin. 3 kediaman dipercayai digunakan sindiket sebagai stor penyimpanan sebelum diedar untuk pasaran tempatan. 2 lelaki dipercayai pengedar dan penjaga stor turut ditahan. 5,000 liter minyak diesel bersubsidi bernilai RM13,250 berjaya dirampas di sebuah premis di Semenyih. Bahan api itu cuba diseleweng dan menjadikan premis berkenaan sebagai stor penyimpanan dan pemindahan. Turut dirampas pam bermotor, paip penyambung dan beberapa dokumen berkaitan. Pusat Islam Universiti Sains Islam Malaysia USIM antara lokasi yang sentiasa hidup dengan pelbagai program sepanjang Ramadan. Bagi berkongsi suasananya, terus bersama Nur Syikin Harun. Silakan Syikin. Silakan Syikin. Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Pusat Islam Universiti Sains Islam Malaysia USIM nilai bagi meninjau suasana berbuka puasa hari pertama di sini. Dan jika anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, kira-kira 200 orang pelajar yang memenuhi ruangan berbuka puasa dan kebiasaannya mereka ini merupakan pelajar dari fakulti berdekatan yang turut mengambil peluang untuk berbuka puasa bersama keluarga USIM dan dijadualkan jumlah itu akan bertambah kepada 600 pelajar pada minggu hadapan berikutan pelajar sarjana muda yang akan pulang ke kampus.
Dan menariknya, bukan sahaja pelajar, kehadiran kaki tangan dan orang awam juga memeriahkan suasana berbuka puasa di Pusat Islam USIM. Sekaligus mereka dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan untuk makluman, penyediaan juadah berbuka puasa di sini merupakan hasil sumbangan daripada sektor korporat, kutipan tabung fizikal dan ada juga merupakan tajaan individu, dan juadah kebiasaannya disediakan secara buffet oleh catering yang telah dilantik. Manakala untuk majlis berbuka puasa perdana, anjuran USIM nanti dijangka 2,000 umat Islam menyertai majlis tersebut, dan juadah berbuka puasa bagi majlis itu akan dimasak secara bergotong royong. Dan saya berada di sini sejak seawal pukul 6 petang tadi, namun dilihat pelajar datang ke Pusat Islam ini seawal pukul 6.30 petang. Mereka datang, beratur, dapatkan makanan dan juga dapatkan tempat untuk mereka berbuka puasa. Dan sementara menunggu waktu berbuka puasa, mereka mengisi masa senggang mereka dengan bertadarus Al-Quran. Dan juadah mereka hari ini merupakan nasi tomato dan lauk ayam masak merah serta 2 jenis kuih yang beraneka jenis lah. Alhamdulillah berkat Ramadan. Baik, saya kira itu sahaja perkongsian dari Pusat Islam USIM Nilai. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Silakan. Baik, terima kasih Syikin. Sementara itu, 62 lokasi Bazar Ramadan diluluskan di BKL pada tahun ini. Perinciannya bersama wartawan Ravin Samanggam. Silakan Ravin. Ya, silakan Ravin. Terima kasih Dia. Selamat malam dan salam Malaysia Madani. Ketika ini saya berada di Taman Tasik Permaisuri Ceras, Kuala Lumpur untuk mengikuti pembukaan Bazar Ramadan bermula hari ini. Ia turut menyaksikan warga ibu kota tidak melepaskan peluang untuk mengunjung ke Bazar Ramadan khususnya di sini. Tinjauan saya mendapati banyak juadah dijual dengan harga yang berpatutan. Dan ketika ini peniaga sedang melakukan proses pembersihan dan penutupan gerai memandangkan operasinya akan tamat sebentar lagi pada jam 8 malam. Saudara, rata-rata pelanggan yang ditemui akur. Mereka perlu lebih berjimat cermat semasa bulan puasa. Ini berikutan ada dalam kalangan mereka baru sahaja melakukan perbelanjaan untuk membeli kelengkapan sekolah anak-anak dan perlu berjimat lagi mengelak pembaziran duit khususnya pada bulan Ramadan ini. Tindakan itu diambil bagi memastikan persiapan untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri berjalan lancar. Saudara, untuk pengetahuan anda, sebentar tadi Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Mahathir Cik Nga menyempurnakan majlis pelancaran kempen keselamatan makanan dan sifar plastik sekali guna di sini. Untuk menjayakan kempen sifar plastik sekali guna, di BKL mengedarkan 1,000 beg guna semula kepada orang ramai. Pengunjung iaitu anda di ibu kota digalakkan untuk membawa bekas atau beg guna semula sendiri semasa membeli juadah di Bazar Ramadan khususnya di Kuala Lumpur. 62 lokasi Bazar Ramadan diluluskan oleh DBKL tahun ini. Satu lokasi berada di kawal seliaan DBKL dan bakinya dikendalikan oleh penganjur persendirian. Saudara, ada juga keistimewaan Bazar Ramadan khususnya di Kuala Lumpur pada kali ini. DBKL memperkenalkan Bazar Ramadan Rahmah yang dilaksanakan oleh peniaga food truck di tapak yang telah diluluskan. Baiklah saudara, demikian sahaja perkongsian saya dari Bazar Ramadan di sini. Selamat menyambut bulan Ramadan yang penuh berkeberkatan. Kita kembali ke studio bersama Dia menerusi Kanta 744. Dia, silakan. Baik, terima kasih Ravin. Usaha lindungi hak dan kepentingan pembeli rumah. Sebuah pasukan petugas akan ditubuhkan bagi mencari penyelesaian membabitkan projek perumahan swasta dan rumah terbengkalai. Lebih 24,000 rumah terbengkalai seluruh negara telah jejaskan lebih 14,000 pembeli. Keperluan mewujudkan pembantu guru bagi mengurangkan beban tugas guru sedang dikaji. Kementerian Pendidikan juga melaksanakan 7 langkah bagi memastikan isu beban tugas guru dapat ditangani segera bermula sesi persekolahan 2023-2024. Ini termasuk memansuhkan pertandingan, sambutan atau majlis di semua peringkat yang tidak memberi impak besar terhadap pembelajaran murid. Usaha mantapkan aspek penjagaan dan kebajikan warga emas. Pelan tindakan warga emas negara sedang disemak semula dan ia susulan jangkaan Malaysia akan mencapai taraf negara tua menjelang 2030. Pandangan dan input agensi peneraju dan pelaksana diperlukan bagi penghasilan pelan untuk tempoh 2023 hingga 2030.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Melaka bagi memperluas kesedaran dan meningkatkan penggunaan e-tunai. Ia menerusi inisiatif Melaka e-tunai di Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri. Inisiatif merupakan antara kempen promosi dan kesedaran melibatkan beberapa agensi bagi memacu peralihan kepada pembayaran tanpa tunai dalam kalangan masyarakat. Kebebasan media di negara ini antara komitmen kerajaan bagi pastikan proses semak dan imbang lancar serta berkesan. KKD sedang giat membuat penilaian sesi libat urus bersama pihak berkepentingan berhubung cadangan tubuh majlis yang berfungsi melindungi kebebasan wartawan dan media turut diadakan. Langkah pastikan negara tidak ketandusan bakat baharu sukan di peringkat akar umbi. 6,769 atlet bawah 21 tahun kini sedang mengikuti program pelapis negeri di 319 pusat latihan di seluruh negara. Mereka dibimbing 400 jurulatih bertauliah. Ramadan di Syria yang terjejas teruk akibat gempa bumi pada Februari lalu suram. Meneruskan kehidupan serba kekurangan dan tinggal di kemah menjadikan Ramadan kali ini tidak semeriah seperti tahun sebelumnya. Mereka mengakui emosi terkesan dengan tragedi yang turut menyebabkan kehilangan kaum keluarga. Gempa bumi kuat menggegarkan Turkiye dan utara Syria pada 6 Februari dan di Syria sahaja telah meragut lebih 8,000 orang. Sementara itu, pasca gempa bumi di Turkiye mengakibatkan kerugian besar terhadap sektor pertanian dan penternakan. Ramai golongan petani tidak mampu membiayai kos operasi seperti benih dan baja. Di Osmaniyeh, kawasan yang mengeluarkan produk stroberi dan cendawan untuk dieksport ke Amerika Syarikat, Rusia dan Asia Barat turut terjejas teruk. Tiada petunjuk bahawa Korea Utara mungkin menggunakan senjata nukliernya untuk menyerang Amerika Syarikat atau sekutunya dalam tempoh terdekat. Perkembangan itu susulan kenyataan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bahawa tentera negaranya akan melakukan serangan balas nuklear segera jika perlu. Amerika Syarikat juga akan memantau rapat isu berkenaan. Ini pula persiapan latihan berskala besar melibatkan tentera laut Korea Selatan dan Amerika Syarikat. Dianggarkan 12,000 anggota tentera terlibat dalam latihan ini yang membabitkan 30 kapal perang, 70 jet dan 5 kenderaan amfibia. Latihan berkenaan telah bermula sejak Isnin lepas dan berlangsung sehingga 3 April depan. Roket cetakan 3D pertama dunia yang berjaya dilancarkan setelah 3 kali percubaan pada Rabu bagaimanapun gagal capai orbit. Roket tanpa pemandu Terran 1 dibina syarikat pemula Relativity Space. 85% pembuatan roket itu adalah dari logam cetakan 3D. Wakil Kongres Amerika Syarikat bersama pempengaruh mengadakan protes berhubung sekatan aplikasi media sosial TikTok. Mereka bertegas aplikasi berkenaan telah berjaya mencipta ruang komunikasi selain menjadi platform terbaik memasarkan produk perniagaan. Tindakan sekatan oleh Amerika Syarikat ekoran bimbang risiko keselamatan selain mendakwa ia menjadi alat intipan kepada China. Industri halal Malaysia diunjur berkembang kepada $113.2 bilion Amerika pada 2030. Ia merupakan sumbangan KDNK sebanyak 8.1% menjelang 2025. Menerusi Pelan Indo Industri Halal 2030, MITI akan tambah baik semua komponen ekosistem halal ke arah tingkatkan kedudukan Malaysia sebagai peserta utama pasaran halal global. Sektor pembuatan Malaysia catat pertumbuhan kukuh sebanyak 17.4% kepada RM1.61 trilion pada 2021. Ini berbanding RM1.37 trilion pada 2020. Subsektor petroleum, kimia, getah dan produk plastik menyumbang bahagian terbesar sebanyak 31.6% atau RM508.9 bilion. Pendigitalan cukai dan lesen memandu akan mendorong penguatkuasaan lebih cekap oleh pihak berkuasa. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Kita ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.